Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kita dalam Kimia tingkatan 5. Bab yang pertama, kadar tindak balas. Okey, kadar tindak balas. So, kita nak tahu dalam video ni simple je apa yang maksud kadar tindak balas, hubungannya dengan masa, hubungannya dengan kuantiti bahan tindak balas dan kuantiti hasil tindak balas. Okey, secara teorinya, kadar tindak balas ditakdirkan sebagai perubahan. Kita cakap tentang something different, perubahan yang berlaku pada kuantiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas per unit masa. Maksud dia macam ginilah, paling simple. Korang nak buat air sirap. Okay, nak buat air sirap, kena ada sirap, kena ada air, kena ada gula. Dapatlah hasil tindak balas dia air sirap. Sekarang ni bila nak buat air sirap ni, kita punya kuantiti bahan tu kita nak tengok. Kalau kita gaulkan air sirap tu menggunakan air panas, tengok gula lah. Kita ambil satu je bahan tindak balas dia, gula. Lepas dalam 10 minit tengok gula yang dalam air tu larut ke tak larut, ke tinggal sikit. Kita nak tengok itu kadar tindak balas. Tindak balas gula dalam air sirap tu. Okay. Hasil tindak balas pula nak tengok air sirap yang terbentuk tu warna merah dia makin banyak ke makin kurang. Tu paling simple lah secara logik. Secara kimianya, contohnya tindak balas asid HCl dengan HCl dengan contoh kita ada sodium hydroxide NaOH. So kita akan dapat garam NaCl. So kita nak tengok mula-mula asid tambahkan dengan alkali, macam mana kuantiti dia terhadap masa. Bila 5 minit, 10 minit, apa jadi kat kuantiti asid tu. Kita nak tengok juga kuantiti dekat hasil tindak balas tu. Garam tu NaCl makin banyak ke makin sikit. So itulah teori yang cuba disampaikan. Kadar tindak balas ditakrifkan sebagai perubahan kuantiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas per unit masa. Yang ni penting, per unit masa. Okey, tindak balas berkadar tinggi akan selesai dalam masa yang singkat. Maksudnya makin cepat masa yang diambil untuk tindak balas tu berlaku, maka kadar tindak balasnya tinggi. Okey, jadi sementara tindak balas berkadar rendah selesai pada masa yang panjang. Okey, dia teori dia macam itu. So, jadi kadar tindak balas ni dia berkadar songsang dengan masa tindak balas. Maksud berkadar songsang ni bila masa pendek tindak balas tinggi. Bila masa panjang kadar tindak balas rendah. Tu maksud berkadar songsang. Okey, kita tengok gambar rajah yang ditunjukkan. Okey, rajah ni dia nak tunjuk sebenarnya kalau kita ada kuantiti bahan tindak balas, bila masa meningkat, bahan tindak balas kita tu makin lama makin kurang. Ibarat gula dalam air sirap tu. Gula tu makin lama makin larut. Makin lama larut, lepas tu tak ada. Itulah maksud dia dalam graf ni. Kuantiti bahan tindak balas akan berkurang apabila tindak balas berlaku. Kerana bahan tindak balas digunakan semasa tindak balas. Contohnya kita ada asid dengan alkali. Bila tambah jadi garam kan? So, makin bertambah masa, asid dengan alkali tu akan habis digunakan. Lama-lama jadi kosong. Okey, terbalik pula dekat kuantiti bahan tindak balas. Kalau kita tambah asid dengan alkali, kita dapat garam. Makin lama garam tu makin lama makin banyak. So, kuantiti hasil tindak balas akan bertambah apabila tindak balas berlaku. Kerana hasil tindak balas akan dihasilkan. Okey, simple. Okey, itu je untuk video kali ni. Jangan lupa like dan komen untuk video yang seterusnya. Jangan lupa ulang kaji. Bye.